Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar SMK Tunku Palembang Besar pada hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini cikgu akan meneruskan lagi siri video cikgu berkenaan dengan kaedah belajar. Jadi pada hari ini cikgu akan kongsikan satu video yang bertajuk dan menerangkan berkenaan dengan kemahiran mendengar. Jadi marilah sama-sama semua pelajar memberi tumpuan kepada video ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi kita teruskan kepada untuk slide yang pertama. Jadi bagaimanakah kita untuk meningkatkan kemahiran mendengar? Ada beberapa langkah ataupun kaedah yang boleh kita mengajar diri kita untuk menjadi pendengar yang baik di dalam kelas ataupun semasa PDPR. Jadi perkara yang pertama yang kita perlu lakukan adalah kita kena betulkan niat kita. Pada setiap hari apabila kita bangun tidur, kita mesti betulkan niat kita. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku nak belajar. Hari ini aku ada PDPR. Hari ini aku ingin pergi ke sekolah. Ya Allah, hari ini aku ingin belajar. Jadi di dalam hati kita bila ada niat yang betul, insya-Allah kita akan ada keinginan yang tinggi untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Okey, itu adalah perkara yang sangat penting yang perlu kita lakukan untuk menjadi pendengar yang baik. Baik, perkara yang kedua yang kita perlu tekankan dalam diri kita adalah kita perlu berprasangka baik. Apakah maksud berprasangka baik? Kamu kena pastikan diri kamu menganggap kamu hadir ke kelas ataupun hadir ke PDPR adalah satu perkara yang sangat baik untuk diri kamu. Janganlah kamu menganggap PDPR ataupun hadir ke sekolah adalah satu perkara yang membebankan. Kamu kena lihat kepada keuntungan hadir ke kelas. Apabila kamu berprasangka baik terhadap kelas ataupun guru, maka lebih mudahlah untuk kamu mendapat info ataupun lebih mudahlah kamu untuk mendengar apa yang nak disampaikan kepada guru. Ini adalah salah satu perkara yang sangat penting yang perlu ditekankan dalam kemahiran mendengar. Okey, kita tengok pula perkara yang ketiga yang perlu diberi perhatian adalah pandang kepada perucap. Ketika kita di dalam kelas ataupun ketika kita PDPR, kita wajib memandang kepada seorang guru. Apabila guru sedang bercakap, kita wajib memandang mukanya. Kita wajib memandang pelakuannya. Kita mesti tengok apa yang nak disampaikan. Jangan pula apabila di dalam kelas kita memandang ke tempat yang lain, kita tak pandang kepada guru. Ataupun ketika PDPR, kita menghalalkan video kita kepada yang lain dan kita tengok ataupun kita buat perkara-perkara yang lain. Jadi kita tak pandang muka guru. Maka apabila kita tak pandang kepada perucap, maka susahlah untuk kita mendengar ataupun nak dapatkan informasi daripada guru ataupun mana-mana perucap. Okey? Yang itu perkara ketiga yang perlu kamu beri perhatian. Perkara yang keempat adalah tumpuan yang tidak berbelah bahagi. Apakah yang dimaksudkan dengan tumpuan yang tidak berbelah bahagi ini? Ketika kamu di dalam kelas ataupun semasa PDPR, kamu tidak boleh melakukan perkara-perkara lain, melainkan perkara yang melibatkan dengan pembelajaran sahaja. Jangan ketika kamu mendengar, kamu cuba membuat perkara-perkara lain. Contohnya, okey, ketika kamu mendengar cikgu memberi pengajaran, kamu cuba bermesej dengan rakan, ataupun kamu cuba mengganggu rakan, ataupun kamu ketika itu mata pelajaran matematik, tetapi kamu buka kertas lukisan dan melukis. Jadi apa yang kamu buat tidak selari dengan apa tujuan pembelajaran dilakukan. Jadi tumpuan yang tidak berbelah bahagi ini salah satu aspek yang sangat-sangat penting ketika pembelajaran dilakukan dan ia akan memberi manfaat yang cukup besar ketika kita melakukan mendengar di dalam kelas ini. Itu perkara yang keempat. Baik, kita tengok perkara yang kelima yang perlu diberi perhatian. Latih banyak mendengar dari bercakap. Ini ada beberapa individu ataupun individu pelajar yang tidak mahir menggunakan perkara ini. Latih banyak mendengar dari bercakap. Ada pelajar yang di dalam kelas yang suka bercakap, dia tidak suka mendengar. Jadi mulai pada saat ini, setelah kamu melihat video ini, apa yang kamu kena buat? Kamu perlu
tutup mulut kamu dan banyak mendengar. Ketika mana kamu nak bercakap? Ketika ditanya oleh guru. Okey, ataupun ketika kamu ingin bertanya soalan kepada guru. Guna bercakap kamu itu pada tempat yang betul. Ya, jadi untuk kemahiran mendengar ini, kamu perlu melatih diri kamu untuk lebih banyak mendengar daripada bercakap. Baik, langkah yang seterusnya, apa yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan tahap kemahiran mendengar kamu? Okey, langkah yang seterusnya adalah catat isi penting. Ini adalah satu langkah yang baik untuk kamu mengaktifkan diri kamu di dalam kelas. Apabila guru bercakap, kalau sekadar mendengar saja, kadang-kadang dia tidak membantu ingatan yang baik. Jadi di sini saya selitkan sedikit, catat isi penting ini dimasukkan di dalam kemahiran mendengar, supaya kemahiran mendengar ini akan membantu kamu meningkatkan ingatan kamu. Jadi bukan catat ke semua apa yang cikgu cakap, tetapi kamu mencatat isi-isi penting supaya kamu mengaktifkan otak kamu ketika mendengar. Itu langkah yang kelima. Dan langkah yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini adalah beri tindak balas. Apakah yang dimaksudkan dengan beri tindak balas? Beri tindak balas ni contohnya di segi fizikal. Jika kamu faham, kamu anggukkan kepala. Oh, saya faham cikgu. Anggukkan kepala ini menunjukkan kamu faham. Ini memberi reaksi positif kepada apa yang guru sampaikan. Kalau tak faham, kamu gelengkan kepala supaya kamu dapat memberi isyarat kepada guru yang kamu tidak faham. Begitu juga dengan senyum. Apabila cikgu menyampaikan sesuatu dan kamu setuju dengan apa yang cikgu sampaikan, kamu boleh tunjukkan senyum kamu supaya menyenangkan hati cikgu dan memberi reaksi yang positif kepada guru. Dan ketika guru membuat lawak, kamu juga boleh gelak yang tidak berlebihan supaya kamu memberi reaksi kepada guru. Jangan pula guru buat lawak, kamu senyap saja macam tak ada reaksi. Jadi seolah-olah kamu tidak bertindak balas dengan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi kalau kamu tengok di sini ada 7 langkah yang saya berikan supaya kamu dapat meningkatkan kemahiran mendengar. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, berprasangka baik. Yang ketiga, pandang kepada perucap. Yang keempat, latih banyak mendengar dari bercakap. Yang kelima, tumpuan yang tidak berbelah bahagi. Yang keenam, catat isi penting. Dan yang ketujuh, beri tindak balas ketika pengajaran dan pembelajaran. Jadi jika kamu mengamalkan ke-7 langkah ini, saya yakin kamu akan dapat meningkatkan kemahiran mendengar kamu suatu hari nanti. Jadi cukuplah sekadar ini video pendek cikgu untuk membantu kamu bagaimana kamu ingin meningkatkan kemahiran mendengar kamu di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.